terbah ke bumi. Batang tubuh ketua pukau terlepas dari pelukannya. Mak Jali menghampiri ketua pukau yang sudah kaku itu. Dari lubang hidung dan telinga keluar darah yang merah kental. Saya menghampiri Datuk. Tubuhnya masih biru. Muntah darahnya sudah berhenti. Datuk membuka tangannya perlahan-lahan. Tengkorak yang dipegangnya tadi menjadi hitam, macam arang, dan akhirnya bertukar menjadi serbuk halus macam amang biji yang dibuang. Kamu buang ke sungai. Buang aja ke sungai. Saya mengambil serbuk hitam itu. Bila berada di tapak tangan saya, seluruh badan saya pula terasa panas. Cepat-cepat saya humbankan ke dalam air sungai. Datuk cuba bangun, dia tidak berdaya. Setiap kali dia bangun, dia akan rebah. Bagaikan sendi tulang di kepala lututnya sudah hancur. Saya jadi kelam kabut. Mak Jali masih memeriksa tubuh badan ketua pukau itu. Secara kebetulan, sebuah jeep tentera lalu di situ. Mak Jali menahan jeep tersebut. Setelah berunding, pemandu jeep itu bersetuju membawa mayat ketua pukau ke balai polis Kampar. Encik, biar saya uruskan datuk saya di sini dulu. Kalau boleh, encik sampai ke sana, cubalah ikhtiar sebuah ambulans untuk datuk saya ni. Boleh. Saya cuba. Itu janji yang diberikan oleh Mak Jali kepada saya. Mereka pun berlepaslah ke Kampar. Saya merawat Datuk mengikut arahan-arahan yang dikeluarkan olehnya. Walaupun ada orang lalu lalang di jalan raya, mereka tidak menghiraukan kami. Pada sangkaan mereka, saya dan Datuk pencari rotan yang sedang melepaskan penat di situ. Cik Maimun, dari mana ni? Itulah. Ingatnya nak keluar, nak pergi kedai je, cari rokok daunnya. Kamu buat apa kat sini? Itulah ada nampak orang bawah tu, tak apalah kita bersembang lah kita dulu. Rokok daun ni orang tak hisap sangat sekarang ni, orang hisap rokok mahal tu. Kami ni orang kampung ni, mak isap rokok daun je lah bolehnya. Kamu ni, yalah, lu makan gaji boleh lah isap rokok gulung-gulung yang dah. Rokok mahal lah tu. Bisa. Tak apalah gitu. Semalam hujan Itulah, ingatnya perginya paginya sebelum subuh. Ingat nak pergi menyuluh lah sekejapnya. Tapi pijak-pijak tanah ada macam basah-basah sikit. Tak apalah. Gulung dalam selimut je lah. Gulung dalam selimut? Tak apa. Balik pada tadi tu, siapa yang bawah tu macam ada orang tua, lepas tu ada budak muda bawah tu kan? Budak muda kan? Cucu ke anak tak tahu. Apa sebab? Dah nampak dia tadi ke? Itulah. Turun ni muda kayu semua tu, tengok ada orang. Kita pun nak pergi dekat pun tak berani. Cuba tengok daripada jauh je lah. Itulah, saya pun macam tu je lah Cik Maimun. Dari atas ni je lah kita daripada tepi jalan lah tengok. Tapi rasa macam dia orang ni cari rotan ke, tangkap ikan ke, tapi jala tak nampak. Parang ada. Mungkin pergi cari rotan kot, berehat kot orang tua tu. Mungkin lah kot. Takkan nak pergi cari kayu api kan? Habis tu lama kita borak ni, tak nak pergi berjalan, tak nak pergi beli rokok ke? Nampak gayanya kena pergi jugalah. Kan orang rumah pula pising-pising pula dah beli keluarnya pagi baliknya petang kan. Tak apalah, mudah-mudahan tu tak ada apalah tu. Nampak okey tu kan, nampak baring je kan. Tak ada dah sakit-sakit kot. Betul lah tu. Tak apalah. Saya gerak dululah. Carikan aku daun serunai laut, pucuk daun semuka. Lepas tu kamu campurkan dengan air sikit. Kamu ramas-ramaskan daun tu hingga hancur dan sapukan kepada kepala lutut aku ni. Perintah Datuk yang terpaksa saya lakukan. Hasilnya amat mengejutkan. Bila disapu sahaja ke kepala lutut Datuk dengan iringan jampi tertentu, saya lihat Datuk boleh bangun. Sungguh pun begitu, warna biru di tubuhnya tidak juga mahu hilang. Malah wajah Datuk kelihatan lebam, seperti dipukul sesuatu. Saya bagaikan mahu menangis bila melihat Datuk tidak berdaya melangkah. Dia bagaikan terlupa macam mana mahu berjalan. Datuk sandarkan badannya pada sebatang pokok yang berada di situ. Bisa-bisa badan aku ni.
Kepala pula tu aku terasa kosong. Datuk mengadu pada saya sambil meraba batang pokok di belakangnya. Apa yang boleh saya bantu, Tok? Tak ada satu pun yang dapat kau buat, Tamar. Kalau janji aku sudah sampai untuk menemui Allah. Tapi Tok, kita kena ikhtiar. Aku tahu, tapi kau bukan orangnya untuk membantu aku dalam hal ini. Kalau bukan saya, siapa pula, Tok? Datuk terdiam, badannya jatuh perlahan-lahan ke atas bumi. Dia jatuhkan kedua belah kakinya. Saya pun urut kaki Datuk. Dalam dunia ini, tidak ada siapa pun yang boleh mengaku handal dalam apa juga bidang. Kalau dia merasa dirinya handal, itu hanyalah perasaan. Sedangkan ada yang orang yang lebih handal darinya, dan kehandalan diri orang itu pula tertakluk di bawah kekuasaan Allah. Sesungguhnya saya tidak tahu apakah yang dicakapkan oleh Datuk itu ditujukan kepada saya atau tidak. Saya perhatikan dalam saat-saat begitu Datuk bercakap ikut suka hati saja. Inilah yang membimbangkan hati dan perasaan saya. Sedangkan saya diamuk keresahan, Mak Jali dan ambulans pun tiba. Datuk diusung ke dalam perut kereta ambulans untuk dibawa ke rumah sakit Kampar. Datuk pun diberi rawatan segera. Bagi menghilangkan warna biru dan lebam, Datuk terpaksa diberi satu suntikan ubat. Datuk pula tidak mahu menerimanya. Menurut Datuk, suntikan itu akan memberi kesan yang kurang baik dalam tubuhnya. Mak Jali dan saya terpaksa memujuknya. Tetapi Datuk seperti biasalah degil dan tidak berganjak dengan keputusannya. Saya memujuknya dengan sudaya upaya yang boleh. Tok, suntikan tu untuk memberi kerehatan pada Datuk. Datuk ni kena berehat, badan Datuk ni dah penat. Kata saya, maksudnya? Bila Datuk dicucuk, Datuk akan tidur dan tenaga Datuk akan pulih kembali. Tambah saya sambil merenung muka Mak Jali supaya dia mengakui kebenaran cakap saya itu. Setelah termenung lebih dari 10 minit, Datuk akhirnya setuju untuk melakukan suntikan. Saya terkejut bila seorang jururawat yang bertugas memberitahu saya sudah 3 batang jarum suntikan patah ketika doktor melakukan suntikan di bahu Datuk. Dan doktor tidak mahu meneruskan kerjanya buat sementara waktu. Sister, saya nak kena buat apa, Sister? Tanya saya pada jururawat tersebut sambil merundung ke muka Mak Jali yang duduk di sebelah saya. Bagaimana ya? Boleh kami masuk ke dalam? Mak Jali mengajukan pertanyaan. Jururawat yang berketurunan Pakistan itu tersenyum. Boleh. Tuan Doktor memang cari waris dia. Sebab? Doktor nak tanya sikit. Doktor, ni waris pesakit katil nombor 38. Cucu dia. Saya dan Mak Jali masuk ke dalam bilik. Doktor Melayu yang berkulit hitam itu mempersilakan saya dan Mak Jali duduk. Saya orang Melayu. Dah belajar pun ke luar negeri. Tapi saya tak buang kepercayaan dan keyakinan saya pada ilmu batin. Dia lalu memperkenalkan namanya kepada kami. Namanya Abdul Muttalib, anak jati Batu Pahat, Johor. Baru sebulan bertugas di Kampar. Sebelum itu, dia bertugas di Hospital Besar Al-Ustar, Kedah. Saya kurang faham dengan cakap Tuan Doktor. Suara Mak Jali tenang. Kalau orang Melayu tidak percaya pada kuasa ghaib dan kebatinan, artinya dia bukanlah Melayu tulen. Kekuasaan ghaib, dukun dan pawang adalah sebahagian daripada teras bangsa kita. Kerana itu saya mencari warisnya tadi. Pakcik ini saya rasa ada memakai ilmu tahan besi. Mintalah dia buka. Doktor itu merenung muka saya. Fahamlah saya, doktor itu memerlukan bantuan dari saya. Saya pun rapat dengan Datuk. Dan saya membisikkan ke telinganya. Tok, bukalah untuk faedah diri Datuk juga. Buka apa? Sergah Datuk pada saya. Tahan besi tu. Tahan besi? Ulang Datuk. Ya tu. Datuk terdiam, dia merenung muka saya. Sinar matanya cukup lembut. Seolah-olah dari sinar matanya terucap perkataan ini.
Demi kasih sayangku padamu Tamar, aku lakukan apa saja. Saya resah. Datuk memejamkan matanya, mulutnya terkumat kamit membaca sesuatu. Kemudian dia suruh saya memotong kuku di ibu jari sebelah kiri. Kuku yang sudah dipotong itu mesti dilipat 3 dan diletakkan di celah ketiak kanannya. Apa yang dilakukan oleh saya diperhatikan oleh doktor itu dengan penuh minat. Bila semuanya sudah selesai, lagi sekali Datuk merenung saya dengan satu senyuman. Sudah. Pendek saja Datuk berkata. Doktor pun tersenyum. Dia mengambil jarum lalu melakukan suntikan. Semuanya berjalan dengan sempurna sekali. Tidak lama Datuk duduk di hospital itu. Cuma 2-3 hari sahaja. Masuk hari ketiga, Datuk meminta keluar dan Datuk membuat keputusan untuk tinggal di rumah Muhammad Zain di Batu Berangkai, Kampar. Muhammad Zain seorang pemborong kelas F dengan Jabatan Kerja Raya Daerah Batang Padang. Dia mengenali Datuk kira-kira 2 tahun yang lalu kerana dia telah membawa isterinya yang sakit lumpuh berubat dengan Datuk. Dengan pertolongan Allah yang Maha Besar, sakit lumpuh yang dideritai oleh isterinya bertahun-tahun itu berjaya disembuhkan oleh Datuk. Sejak itu dia menjadikan Datuk sebagai ayah angkatnya. Di Batu Berangkai, Datuk mengubat sakitnya dengan caranya yang tersendiri. Setiap pagi dia akan mandi air dari gunung dan memakan beberapa jenis pucuk kayu pada sebelah petangnya. Seminggu kemudian Datuk beransur pulih dan sihat. Semasa tinggal di Batu Berangkai, Muhammad Zain memperkenalkan Datuk dengan jutawan Melayu yang juga menjadi orang yang bergelar yang dilantik oleh Sultan Perak pada masa itu. Jutawan Melayu itu mempunyai beberapa buah lombong di Menggelembu, Pusing, Batu Gajah dan Papan. Dia juga mempunyai beberapa buah rumah batu di sekitar daerah Kinta dan Batang Padang. Dia lebih suka berhubung dengan Muhammad Zain untuk memperbaiki sebarang kerosakan di rumah-rumahnya. Salah sebuah rumah batunya terletak di kawasan Sungai Raya. Rumah itu diwarisi dari arwah ayahnya. Besar, tersergam, dia terletak tidak jauh dari jalan besar. Dia tinggal di situ bersama isteri dan 2 orang anak perempuannya. Sementara rumahnya yang lain didiami oleh anak buah jutawan itu sendiri. Salah seorang anak perempuannya menuntut di Universiti Melaya. Ketika itu bertempat di Singapura dalam jurusan kedoktoran. Selain daripada mempunyai harta yang banyak, jutawan itu juga mempunyai 2 orang isteri. Isteri mudanya pula ada pertalian keluarga dengan Muhammad Zain. Perkenalan yang terjalin di rumah Muhammad Zain itu secara tidak langsung memberi satu tugas baharu pada Datuk. Jutawan itu meminta Datuk memberi pendinding di kawasan rumahnya supaya tidak dimasuki oleh pencuri. Kerana tugas itu tidak berat, Datuk bersedia menolongnya. Berapa upah? 100 ke? 200 ke? 300 ke? Jutawan itu menyoal Datuk. Saya lihat Datuk tersenyum dan menjandarkan badannya di dinding rumah Muhammad Zain. Muka Muhammad Zain saya lihat berubah sedikit. Kita bukan hidup dengan kerja ini. Harta kita pun dah ada, cukup untuk makan pakai anak cucu. Kalau sekadar untuk menolong, kerjaan yang baik tak jadi hal. Jawab Datuk pada pertanyaan jutawan itu, yang merupakan satu sindiran yang tajam. Jutawan itu tunduk. Maafkan saya kalau percakapan tadi menyakitkan hati. Saya sekadar mahu bersedekah saja. Nada jutawan itu mula menurun. Tuan sedekah saja wang itu kepada rumah anak yatim. Tingkah Datuk. Jutawan itu anggukkan kepala. Bila bapa mahu menolong Tok Kaya sendiri raja ni? Muhammad Zain memotong percakapan. Datuk urut pangkal dagunya. Dia merenung muka jutawan itu 2-3 kali. Jutawan pula kelihatan resah. Sekurang-kurangnya 3 senja kalau saya nak ke sana. 3 senja. Kalau begitu, duduklah di rumah saya. Begini saja, minggu depan saya minta anak angkat saya ni hantar saya ke rumah Tok Kaya. Ikutlah mana yang baik. Baik pada awak, baiklah pada saya, kata Tok Kaya sambil tersenyum. Lalu dia minta diri untuk pulang dari Datuk. Muhammad Zain menghantar jutawan itu hingga ke keretanya di tepi jalan besar. Pagi itu Datuk memberitahu Muhammad Zain yang dia mahu pergi mendaki gunung yang terletak di bahagian tepi kawasan Pekan Kampar itu. Buat apa, Pak? Tanya isteri Muhammad Zain sambil menghidangkan kopi dan roti. Nak cari bulu tumpat. Buat apa? Muhammad Zain pula menyaut. Kita nak tolong orang kaya kan? Jawab Datuk.
Itu memuaskan hati Muhammad Zain dan isteri, serta saya sendiri. Dengan menaiki kereta Morris Minor kepunyaan Muhammad Zain, beliau menurunkan saya dan Datuk dekat sekolah Inggeris di Kampar. Dari situ saya dan Datuk masuk ke dalam hutan. Lebih kurang pukul 4 petang, kami kembali ke rumah Muhammad Zain di Batu Berangkai. Sebaik saja sampai di rumah, Datuk pun memotong buluh tumpat itu sepanjang 1 kaki. Buluh yang sudah dipotong itu berjumlah 4 semuanya, diletakkan di bawah rumah. Tidak ada kejadian ganjil yang kami temui semasa di hutan. Jadi tidak adalah cerita yang menarik untuk diceritakan kepada Muhammad Zain, yang cukup kagum dan hormat kepada bapa angkatnya itu. Selepas sembahyang Aisyah, Muhammad Zain pun masih bercakap dengan Datuk di anjung rumah. Muhammad Zain meminta ilmu pengasih dari Datuk dengan tujuan supaya setiap orang yang ditemuinya akan menjadi kasih padanya. Saya dengar Datuk memarahi Muhammad Zain kerana permintaannya itu tidak masuk akal. Menurut Datuk, kalau kerjanya baik dan ikhlas, tidak menipu sesama manusia, dengan sendirinya dia akan disayangi orang. Itulah yang dapat ditangkap oleh telinga saya apa yang Datuk katakan kepada Muhammad Zain. Lepas itu saya tidak dengar apa lagi yang mereka perkatakan. Saya terlena. Saya tahu Datuk akan melakukan sembahyang hajat. Ada tanda-tanda yang menunjukkan Datuk akan melakukan kerja itu. Supaya tugasnya tidak terganggu, saya lebih suka tidur bersendirian di ruang tengah rumah Muhammad Zain. Biarlah Datuk tidur sendirian di dalam bilik khas itu. Dugaan saya itu memang tepat. Apabila subuh, Datuk menyatakan sembahyang hajatnya tidak terganggu oleh dengkur saya. Kau dah tahu perangai aku kan? Katanya menyindir ketika saya mengambil air sembahyang bersamanya. Belajar dari pengalaman tu. Petang esok kita ke Sungai Raya ya? Datuk memberitahu saya lagi. Saya mengangguk tanda setuju. Macam selalu sebelum matahari bangun di kaki langit, Datuk akan mengajak saya mandi embun. Saya sudah pun pandai memilih jenis daun yang baik yang diambil airnya untuk membasuh muka dan badan. Datuk juga memberitahu saya beberapa potong ayat suci yang harus saya baca ketika menyentuh air embun ke tubuh. Untuk para pendengar, mandi embun ini sebenarnya menyegarkan badan dan menegangkan kulit. Dengannya, muka kelihatan bersih dan tidak dimamah usia. Menyapu atau menggosokkan air embun ke badan juga harus pandai. Mesti mengikut urutan. Dengan itu, perjalanan darah akan menjadi lancar, terhindar dari serangan jantung atau darah tinggi. Selepas menunaikan sembahyang asar pada petang Selasa, saya dan Datuk dihantar oleh Muhammad Zain ke kawasan Sungai Raya. Jarak kawasan itu dari Bandar Ipoh lebih kurang 10 meter ke selatan. Kami disambut oleh Pak Ayub Naim, penjaga rumah. Tok Kaya telah pergi ke lapangan terbang bersama anak dan isterinya untuk menyambut seorang anaknya lagi yang bercuti. Muhammad Zain bercakap sesuatu dengan Pak Ayub Naim. Saya balik dulu Pak, ada urusan lain lah. Muhammad Zain memberitahu Datuk. Dia menghidupkan jentera kereta dan keluar dari kawasan rumah Tok Kaya sendiri raja itu. Rumah batu besar itu berbentuk lama, berunsur kesenian dari Timur Tengah, dipadukan dengan seni bina tempatan, menjadikan rumah batu 2 tingkat itu kelihatan cantik dalam bentuk yang tersendiri, bersama cat kuning air yang lembut. Berceritalah pula Pak Ayub Naim, orang Keramat Pulai, tentang rumah batu 2 tingkat itu kepada kami. Menurutnya, rumah batu itu sudah berusia lebih 100 tahun. Sudah 7 keturunan dipusakai turun-temurun. Tok Kaya sendiri raja adalah pemilik yang ke-7 atau keturunan yang ke-7. Dan selama itu pula belum pernah terlintas di hati para pewarisnya untuk merubah bentuk dasar rumah tersebut. Mereka hanya menambah beberapa bahagian yang tertentu sahaja. Bila bulan penuh muncul di langit dan cahayanya melimpah di atas bumbu rumah, keutuhan dan keunggulannya semakin terselah. Kebanyakan penduduk yang tinggal berdekatan enggan lalu di bahagian belakang rumah tersebut meskipun di situ ada jalan dekat menuju ke kawasan rumah mereka. Itulah cerita Pak Ayub Naim yang sudah berusia hampir 60 tahun, sama umur dengan Tok Kaya sendiri raja sendiri. Saya dan Datuk ditempatkan di sebuah bilik di bahagian atas, ruang tengah. Bahagian atas itu cukup luas dengan 4 tiang besar yang bulat, berukir dengan awan larat bunga raya dan pucuk rembung. Bila saya berdiri di situ, saya terasa ada sesuatu yang ganjil. Saya terasa diri saya seolah-olah berada jauh dari dunia nyata, seakan-akan terlambung ke satu alam yang lain, yang sukar saya nyatakan. Saya ada menyampaikan perkara ini kepada Datuk. Datuk hanya tersenyum dan tidak memberikan sebarang pendapat berhubung dengan perkara itu.
Ketika remang senja tiba, saya dan Datuk meninggalkan bilik. Kami mengelilingi rumah besar sebanyak 7 kali. Setiap kali sampai ke bahagian bucu rumah, Datuk berhenti dan membaca sesuatu. Kita pusing sekali lagi. Jadikannya 8 kali. Beritahu Datuk pada saya. Saya angguk aja. Berhenti di sini. Mendengar perintah itu, langkah saya mati. Datuk menandakan tempat itu dengan kayu. Kamu langkah ke timur, kemudian ke barat 5 kali ke belakang. Lepas itu ke utara dan selatan, macam tadi juga. Arahan itu saya buat. Dan bila semua saya lakukan, Datuk pun korek tanah dengan golok lalu menanam buluh tumpat ke dalam tanah. Cukup ni, agak-agak 1 jengkal ke bumi dah membadai. Kurang-kurangnya tak ada korek anjing. Mana ada anjing kawasan ni? Rumah ni ada pagar. Datuk bercakap seorang diri. Saya tersenyum bila dia menuju ke halaman rumah Tok Kaya Sendiriraja dengan 2 orang anaknya baru keluar dari perut kereta Chevrolet yang besar. Macam mana? Dah selesai ke? Itulah yang ditanyakan oleh Tok Sendiriraja kepada Datuk. Belum lagi. Baru 1, lagi 3 penjuru yang belum ditanam dengan buluh tumpat. Balas Datuk. Tok Kaya Sendiriraja terus memberitahu Datuk makan minum Datuk dan saya akan dihantar sendiri oleh tukang masak ke bilik. Satu layanan yang sungguh istimewa dari seorang jutawan kepada orang biasa seperti kami. Ketika waktu maghrib sudah tiba, Datuk dan saya terus naik ke tingkat atas. Sesudah mengambil air semayang, lepas semayang Datuk meneruskan zikirnya. Saya keluar dari bilik mundar-mandir ruang tengah. Saya terkejut dan hampir menjerit. Dari sudut ruang tengah yang agak suram itu, keluar seorang gadis dengan pakaian diraja. Di kepalanya terletak mahkota yang memancar. Di tangannya ada sebilah sundang. Saya lari cepat-cepat masuk dalam bilik. Kamu macam kena kerja setan je. Ada puteri diraja ke tu? Iya tu. Kau gila. Lain kali jangan merayau. Kalau kau bantah, cakap aku cekik kau sampai mampus. Datuk memberi amaran dengan nada suara yang marah. Saya diam dan terus membaca surah Yasin. Datuk sudah pun selesai berzikir. Saya pun menghabiskan bacaan surah Yasin itu. Kami baring di atas katil. Tiba-tiba ada pintu diketuk orang. Datuk membuka pintu dan saya berdiri di belakangnya. Seorang lelaki muncul, tinggi dan besar orangnya. Dada berbulu memakai tanjak, ada bintang kebesaran di tengah tanjak, serta pedang yang panjang di pinggang. Lelaki itu hanya muncul beberapa detik sahaja di hadapan kami. Datuk segera turun ke bilik Pak Ayub Naim di bawah. Barangkali Pak Ayub Naim boleh memberikan keterangan lanjut berhubung dengan perkara aneh yang ditemui tadi. Dia sudah menjadi penjaga rumah semenjak ayah Tok Kaya Sendiriraja masih hidup. Tak payah takut tu. Anak dara tu memang salah seorang penghuni rumah ni. Dia hanya mengucapkan selamat datang tu. Tuan dan cucu tuan tu kan orang baru, katanya dengan berketawa pada Datuk. Pak Ayub, orang lelaki itu siapa? Soal saya. Dia juga macam anak dara tu. Dia memberi salam perkenalan saja pada tuan berdua. Dia takkan ganggu. Ternyata Datuk tidak puas hati dengan jawapan itu. Tetapi Datuk tidak mahu bertanya lanjut. Kami naik ke bilik atas. Hidangan sudah tersedia. Lepas makan, kami sembahyang isyak. Lepas itu, saya tidur dulu. 4 penjuru rumah Tok Kaya Sendiriraja sudah ditanam dengan buluh tumpat. Dengan pertolongan Allah, rumah itu tidak akan dimasuki pencuri. Atas permintaan Tok Kaya Sendiriraja, saya dan Datuk dijemput duduk 2 malam lagi di rumah itu. Tok Kaya Sendiriraja mahu Datuk memulihkan semangat rumah pula. Menurut Tok Kaya Sendiriraja, dia selalu bimbang dan berhadapan dengan perkara-perkara aneh apabila dia membuat kerja-kerja perniagaannya di bilik khasnya. Kadang-kadang dia terasa ada makhluk lain di rumahnya. Pernah satu ketika, Tok Kaya Sendiriraja ni bercerita kepada kami, dia tertidur di meja tulis. Apabila dia sedar dari tidurnya, dia dah berada di atas katil di samping isterinya. Pakaiannya ditukar dengan baju tidur tanpa disedarinya. Tapi belum adalah keluarga saya yang dicederakan. Adu Tok Kaya Sendiriraja pada Datuk di ruang tamu bawah. Saya merahsiakan perkara ni daripada kaum keluarga, takutlah mereka jadi bimbang ke apa. Tambahnya sambil menyatakan keyakinan dia bahawa Datuk dapat mengatasi masalah yang dihadapinya berdasarkan daripada cerita Muhammad Zain kepadanya sebelum ini.
Saya cuba tolong Tok Kaya, kata Datuk merendah diri. Tok Kaya Sendi Diraja tersenyum. Sementara itu di luar, senja kian menjauh. Kedua-dua anak Tok Kaya Sendi Diraja sedang meninggalkan halaman rumah. Nurbaya yang bongsu pergi ke bahagian dapur, manakala Norlin yang bercuti dari Universiti Melaya melintas di depan kami. Dia segera menaiki tangga yang menghubungkan antara ruang bawah dengan ruang atas. Tok Kaya Sendi Diraja lalu menceritakan tentang anaknya Norlin yang akan tamat pengajian doktornya akhir tahun ini. Belum pun cerita itu tamat, kami bertiga terkejut. Isteri Tok Kaya Sendi Diraja menerpa ke arah kami. Satu jeritan nyaring dan keras mengesai rumah 2 tingkat itu yang datang dari bahagian atas. Itu jeritan Norlin, kata Tok Kaya. Kami pun segera memijak anak tangga yang berbentuk melingkar itu. Sampai di atas, Tok Kaya Sendi Diraja segera membuka pintu bilik yang selalu Norlin gunakan ketika menghabiskan cuti dari universiti. Norlin terduduk di tempat tidur dengan nafas yang sesak. Mukanya pucat benar. Ada apa, Norlin? Tanya Tok Kaya Sendi Diraja. Norlin tidak menjawab. Peluh halus tumbuh di dahi. Di luar hari kian gelap. Terdengar suara gagak sesat menjerit di dahan pokok kekabu. Ada apa nak? Soal isterinya pula. Ketika itu Pak Ayub Naim pun tiba. Angin kian keras masuk ke dalam ruang rumah. Langsir bergerak-gerak dengan hebatnya. Ada apa, Norlin? Cakaplah, pujuk Tok Kaya Sendi Diraja. Norlin bangun dan terus memeluk ibunya. Dia menangis di atas dada ibunya semahu-mahunya. Isteri Tok Kaya Sendi Diraja mengusap rambut anak perempuannya dengan penuh kasih sayang. Kakak nampak manusia ke di sini? Pak Ayub Naim bertanya dengan nada suara yang cukup lembut pada Norlin yang hanya mengangkat bahu sahaja. Peristiwa yang terjadi itu memaksa saya duduk bersendirian di bilik. Datuk pergi menemui Tok Kaya Sendi Diraja di biliknya. Hajat Datuk untuk bertanya Tok Kaya Sendi Diraja salah silah keturunannya daripada A sampai Z. Kira-kira pukul 10 malam Datuk masuk ke bilik tidur. Dia termenung panjang di atas katil. Saya tidak berani bertanya apa yang diperkatakan dengan Tok Kaya Sendi Diraja tadi. Saya biarkan Datuk mengelamun sendirian. Angin malam hempas pulas di luar. Dahan-dahan kayu bergoyang. Gelap benar malam tu. Bulan pun tidak timbul. Saya resah tidak menentu. Tak sedap pada masa itu. Saya memang tak sedap pada masa itu. Bagaikan saya rasa ada makhluk asing yang berdiri di hujung katil. Seram betul. Datuk masih bertafakur di atas katil. Tiba-tiba saya terdengar sesuatu yang keras berlaku di luar rumah, seperti bunyi dahan kayu yang dipatah orang. Saya rasa badan saya dilangkah sesuatu. Bulu roma saya tegak berdiri. Angin kian keras bertiup. Jendela rumah terbuka dengan sendiri. Saya lihat ada lembaga samar-samar masuk ke dalam, mengikut jendela yang terdedah. Angin berhenti bertiup, diganti dengan titik hujan. Saya tidak tahu dah kenapa badan saya berpeluh. Kepala saya bagaikan dijamah orang. Ada benda sejuk menyentuh pipi saya. Sejuknya bukan kepalang bagai hidung orang mati. Saya menepis. Tidak ada pula yang kena sasaran. Saya hanya menepis angin. Tiba-tiba pintu bilik diketuk orang. Datuk melompat dari atas katil dan membuka pintu. "Anak saya Norlin! Anak saya Norlin!" ujar Tok Kaya Sendi Diraja dengan wajah yang cemas. "Kenapa?" "Dia berjalan dan menari sendirian pula." "Allah," keluh Datuk. Kami pun berlari menuju ke bilik Norlin. Memang benar, Norlin sedang menari macam tarian klasik orang India. Datuk menyuruh Tok Kaya Sendi Diraja dan isterinya merebahkan Norlin di atas katil. Norlin mengikut tanpa sebarang perlawanan. Bila Norlin dibaringkan, jam kuno di tengah rumah berbunyi 12 kali. Hujan kian menjadi-jadi di luar. Saya rasa bilik itu terlalu panas. Saya juga terasa ada makhluk asing beratus-ratus orang mengisi di dalam ruang bilik. Makhluk itu tidak dapat dilihat, tetapi bukti yang menunjukkan makhluk asing berada di situ memang ada. Buku-buku bacaan Norlin ada yang terbuka dan tertutup dengan sendiri. Pensel dan pen yang terbuka juga ditutup dengan sendiri. Hal itu tidak disedari oleh Tok Kaya Sendi Diraja dan isterinya. Mereka asyik melihat Norlin. Muka Norlin pucat, keningnya berkerut dan berpeluh halus membintit di kening. Seolah-olah Norlin berhadapan dengan sesuatu yang amat menakutkan.
Matanya tegak merenung ke atas. Sesekali dia tersenyum pula. Nolin, mak ada kat sini nak. Kata isteri Tok Kaya Seni Diraja sambil menggoncang badan Nolin yang matanya sedang terbeliak itu. Usir dia. Halau dia. Jangan bagi dia masuk. Siapa dia nak? Cakap dengan atuk, rayu Datuk. Nolin merenung ke pintu, berpaling ke kiri dan ke kanan. Tiada sesiapa pun yang tahu. Demikian episod ke-22, Penunggu Rumah Tok Kaya Sendi Diraja, Siri Bercakap dengan Jin. Karya Tamar Jalis, olahan Padu Kawali. Jangan lupa untuk teruskan siri audiobook ini dengan episod yang ke-23, Roh Bayi Mencari Ibu. Yang tahu. Datuk menggigit bibir. Sepasang matanya berpaut pada wajah Nolin yang kelihatan cemas itu. Dari wajah Nolin, mata Datuk beralih ke wajah Tok Kaya Seni Diraja dan isterinya pula. Nah, halau siapa Nolin? Tak ada siapa pun kat sini, ulang Datuk dengan nada suara yang cukup lembut. Ada, dia selalu ganggu saya. Usirlah dia. Dan Nolin terus menghentak-hentak kakinya ke lantai sambil meronta-ronta. Ibunya terus memeluk dengan erat dan kemas. Datuk terdiam, tidak tahu apa yang harus dibuatnya. Suara bising di bilik atas membangunkan Pak Ayub Naim dan isterinya yang tidur di bilik bawah. Mereka naik ke bilik Nolin. Waktu Pak Ayub dan isterinya sampai, Nurbaya sedang menyapu peluh yang tumbuh di dahi Nolin. Isteri Pak Ayub terus bertanya, "Apa yang dah jadi Nolin?" "Saya takut makcik." Suara Nolin tergetar-getar. Kemudian Nurbaya memberitahu isteri Pak Ayub bahawa kakaknya seperti melihat sesuatu di luar bilik yang datang mengacaunya. Nurbaya terus membaca ayat-ayat suci. Tiba-tiba dia mendapati Nolin jatuh pengsan. "Badan kakak terus jadi panas makcik," ujar Nurbaya. Isteri Pak Ayub Naim resah dan berkata kepada suaminya pula, "Apa yang harus kita buat?" Pak Ayub Naim terdiam. Dia berjalan berpusing-pusing di hadapan Tok Kaya Seni Diraja, lalu berhenti di hadapan Datuk. "Nolin ni diganggu oleh sesuatu lah. Setahu aku, penjaga rumah tua ini tidak akan membuat kacau. Apalagi terhadap keluarga Tok Kaya," tutur Pak Ayub Naim. Mukanya merenung muka Datuk dan Tok Kaya Seni Diraja. Pak Ayub terus menyambung, "Kalaupun dia menampakkan dirinya, itu sebagai tanda salam perkenalan." Isteri Pak Ayub Naim secara tiba-tiba berdiri. Matanya mula merah merenung ke wajah Nolin. "Sama ada perkenalan atau tidak, dia tetap setan. Saya tahu setiap kali balik, Nolin akan menjadi korban." Nada suara isteri Pak Ayub Naim cukup keras. Semua yang ada di dalam tu berpandangan sesama sendiri. "Kita harus mengatasi masalah ni. Saya tak mahu anak saya jadi korban lagi," kata isteri Tok Kaya Seni Diraja. "Siapa yang boleh tolong kita?" sahut Pak Ayub Naim. Pertanyaan Pak Ayub Naim tidak mendapat jawapan. Datuk terus bercakap sesuatu dengan Tok Kaya Seni Diraja. Kemudian Tok Kaya Seni Diraja pun membisikkan sesuatu ke telinga Pak Ayub Naim. "Baik." Tiba-tiba suara Pak Ayub Naim meninggi lalu keluar dari bilik. 10 minit kemudian Pak Ayub Naim masuk ke bilik dengan membawa air dalam mangkuk putih. "Berikan padanya," ujar Tok Kaya Seni Diraja. Pak Ayub Naim meletakkan mangkuk putih berisi air itu di hadapan Datuk.
Datuk memasukkan separuh jari hantunya ke dalam mangkuk putih. Ambil air ini dan sapukan ke mukanya, beritahu Datuk pada isteri Tok Kaya Sendiri Raja. Bila jari jemari isteri Tok Kaya Sendiri Raja menyapu air ke muka Nolin, saya lihat Nolin lemah dan terus terlena. Nolin pun dibaringkan ke atas katil dengan ditemani oleh ibunya. Tok Kaya Sendiri Raja, Datuk dan Pak Ayub Naim keluar dari situ dan terus menuju ke bilik saya dan Datuk menginap. Mereka berbincang panjang. Datuk dengan rasa rendah hati ingin membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh keluarga Tok Kaya Sendiri Raja. Saya sekadar mencuba. Sama anda jadi atau tidak, itu kuasa Allah. Kalau Allah berkat, kita akan berjaya, insya-Allah, ujar Datuk. Saya faham, sahut Tok Kaya Sendiri Raja. Esoknya Norin terus jatuh sakit. Tubuhnya sekejap panas, sekejap sejuk. Datuk tidak melakukan sesuatu pada sebelah paginya untuk mengubati sakit Norin itu. Menurut Datuk, Norin demam kerana lemah semangat. Pada sebelah petangnya baru Datuk memulakan tugasnya. Itu pun sesudah membuat beberapa persiapan rapi di biliknya. Datuk meminta izin pada Tok Kaya Sendiri Raja untuk masuk ke bilik Nolin. Sila. Emaknya ada di dalam tu, kata Tok Kaya Sendiri Raja. Datuk merenung muka Tok Kaya Sendiri Raja. Jangan tegur apa yang saya lakukan selepas ni. Dengan tenang Datuk mengingatkan kepada saya dan Tok Kaya Sendiri Raja. Dengan tenang Datuk melangkah, berdiri betul-betul di tengah pintu bilik. Dia memusingkan badannya dari kiri ke kanan. Datuk mengeluarkan kain hitam dari pinggang lalu melemparkan ke ruang tengah rumah. Selepas itu Datuk pun mempersilakan Tok Kaya Sendiri Raja dan saya menghampiri Nolin. Tiba-tiba wajah Nolin berubah dengan takut dan cemas. Dia merasakan Datuk seperti mahu mengganggunya. Namun begitu, dengan wajah yang tenang dan penuh keyakinan, Datuk memegang urat nadi di tangan kanan Nolin. Mulut Datuk terus terkumat kamit. Matanya sekejap terpejam, sekejap terbuka. Datuk memerhatikan wajah Nolin dari hujung rambut hingga ke hujung kaki. Saya lihat Datuk menarik nafas panjang. Datuk mengangguk-anggukkan kepalanya beberapa kali. Saya terdengar bunyi jam tua di tengah ruang berbunyi 5 kali. Angin petang terasa masuk dengan deras ke dalam bilik. Saya terdengar bunyi suara burung gagak liar di pucuk kekabu di luar rumah. Meskipun di luar cuaca cukup panas dan cerah, tetapi di ruang itu tetap kelihatan muram. Malah ada beberapa bahagian rumah bagaikan tidak kena sinar matahari. Sedang saya dan Tok Kaya Sendiri Raja serta isterinya melihat Datuk menjalankan tugasnya dengan tekun, terdengar bunyi bingkai gambar terhempas di lantai. Kaca dari bingkai gambar itu bagaikan bergerak sendiri menuju ke arah tiang seri rumah. Bila Tok Kaya Sendiri Raja mahu pergi ke situ, Datuk segera menahan. Jangan. Kenapa? Barangkali dia mahu menguji kita. Apa yang patut kita lakukan? Tak ada apa yang perlu kita lakukan. Datuk memberi penjelasan pada Tok Kaya Sendiri Raja. Dan Tok Kaya Sendiri Raja pun anggukkan kepalanya 2-3 kali. Waktu isteri Tok Kaya Sendiri Raja membetulkan duduknya kerana lenguh lama duduk bersimpuk, pintu bilik berbunyi dengan kuat sekali, macam dihempas oleh tangan manusia. Gegarannya menjatuhkan botol-botol kecil yang terletak di atas meja hias Nolin. Bulu roma saya mula tegak. Datuk masih lagi tenang. Mata Nolin tidak seliar tadi. Kedua-dua biji matanya merenung di langit di rumah. Nolin tidak tahu apa yang berlaku di sekelilingnya. Dia seolah berada di dunia lain. Datuk memberi isyarat kepada Tok Kaya Sendiri Raja supaya mendekatinya. Bagaimana? Soal Tok Kaya Sendiri Raja kepada Datuk. Datuk pun mendekatkan mulutnya ke telinga Tok Kaya Sendiri Raja lalu berbisik. Memang ada yang mengacaunya. Siapa tu? Penunggu rumah ni ke? Raja ke? Tuan Puteri ke? Siapa? Nampak benar tidak sabarnya Tok Kaya Sendiri Raja bila berhadapan dengan masalah yang rumit itu. Datuk mula resah. Memang pantang benar bagi dirinya bila dia menjalankan tugas diganggu dengan beberapa soalan atau pertanyaan. Perbuatan begitu boleh mengganggu tumpuan fikiran pada kerja yang dilakukan oleh Datuk. Saya tak dapat mengatakan siapa atau apa. Ada baiknya Tok Kaya tengok sendiri. Tengok sendiri? Apa saya seorang saja kah? Tak. Bersama dengan semua orang yang ada di sini. Mendengar jawapan dari Datuk, Tok Kaya Sendiri Raja merenung muka isterinya. Mereka nampak cemas dan gusar sekali. Nolin masih terkapar di atas katil. Matanya tidak lagi tertumpu pada langit rumah seperti tadi. Datuk memberi isyarat supaya saya menghampirinya. Ada apa tu? Kau duduk dekat aku.
Saya angguk kepala dengan lemah. Begini, usah bimbang. Tok Kaya dan orang lain harus mandi dengan air bunga 7 jenis. Beritahu Datuk kepada Tok Kaya Sendiri dengan wajah selamba. Datuk lalu meminta mangkuk putih berisi air bersama dengan bunga kemboja, bunga raya dan bunga tanjung. Tidak sampai 10 minit, semua barang yang dikehendaki oleh Datuk tersedia di hadapannya. 3 kuntum bunga yang berlainan jenis itu Datuk taburkan ke atas air dengan mangkuk putih. Jam tua di tengah rumah berbunyi sebanyak 6 kali. Cuaca di luar tidak secerah tadi. Keadaan dalam rumah bertambah suram. Kami terdengar bunyi deru angin menguasai perut rumah. Bunyinya cukup kuat. Datuk menyuruh kami menghadapi keadaan itu dengan tenang dan Datuk pun memperkemaskan silanya. Datuk memejamkan matanya sambil menarik nafas dengan tenang. Mulutnya terkumat kamit membaca sesuatu. Nafasnya kian kencang. Wajah Datuk berkerut. Kemudian Datuk meraba telinga kirinya 3 kali berturut-turut. Wajahnya kelihatan beransur tenang dan tarikan nafasnya bertambah aman. Datuk pun membuka matanya dengan perlahan-lahan dan merenung ke kiri dan ke kanan. Wajah saya dan wajah Tok Kaya Sendiri direnung dengan tajam oleh Datuk. Baik, begini Tok Kaya. Penunggu itu sedia menemui kita, kata Datuk. Bila? Saya tidak sabar. Malam ini kira-kira pukul 9 malam. Jawapan Datuk itu ternyata menimbulkan kebimbangan di hati Tok Kaya Sendiri. Lalu dia mengemukakan pertanyaan. Di mana? Di ruang rumah ini, jawab Datuk dengan nada suara yang agak keras. Bagaikan ada sesuatu kuasa gaib, Norlin yang terlentang di atas katil bangun dengan tiba-tiba. Dia nampak sihat dan melangkah dengan tenang di hadapan Datuk. Penunggu rumah itu sudah membebaskannya. Bawalah dia ke bilik mandi. Datuk memberitahu isteri Tok Kaya Sendiri. Arahan Datuk itu segera dipatuhi. Kemudian Datuk mengajak saya turun. Saya dan cucu mahu metik bunga 7 jenis, jadi Tok Kaya tak payahlah ikut. Beritahu Datuk kepada Tok Kaya Sendiri. Silakan. Tapi jangan lupa, selepas sembahyang Isyak datang jumpa saya untuk ambil air bunga. Ya, mesti. Dengan pertolongan Pak Ayub Naim, saya dan Datuk terus pergi ke kampung Keramat Pulai. Pak Ayub Naim terus membawa kami ke satu kawasan di kaki gunung. Menurut Pak Ayub Naim, semua jenis bunga yang tumbuh di kawasan itu boleh dipetik. Kena minta ni kebenaran dari tuannya, tanya Datuk dengan penuh keraguan. Pak Ayub Naim tersenyum. Tak apa. Ini tanah Tok Kaya Sendiri. Ambillah, tak apa. Ayub, kita nak buat ubat ni, semua benda kena minta izin. Kalau dah tanah ni tanah Tok Kaya Sendiri, senanglah hati saya. Datuk mengakhiri cakapnya dengan ketawa kecil. Kawasan di kaki gunung itu memang lapang. Di kawasan gunung yang paling hujung ada tempat orang memecah batu. Banyak anak muda Keramat Pulai yang bekerja dengan syarikat pemecah batu di situ. Arah ke selatan terdapat sebuah kolam lombong tinggal dengan air yang membiru. Terdapat beberapa orang kampung dari Keramat Pulai memancing di kolam lombong tinggal itu. Satu perkara yang menarik, semua jenis bunga terdapat di kawasan tanah lapang tersebut. Sesekali bila angin datang, saya dapat menghidu bau yang cukup wangi. Datuk pun sudah dapat mengumpulkan 7 jenis bunga. Semuanya Datuk masukkan ke dalam bekas khas. Ketika itu kaki langit sudah bertukar warna. Puncak gunung yang kelihatan hijau dengan tumbuh-tumbuhan itu bertukar menjadi hitam sekata. Siapa yang tanam pokok-pokok di sini, Ayub? Soal Datuk kepada Pak Ayub Naim. Lelaki tua yang sudah beruban itu kerutkan dahi. Arwah ayah Tok Kaya. Masa hayatnya dia selalu jalan di sini setiap malam Jumaat. Waktu bulan penuh. Buat apa dia ke sini? Itu saya kurang periksa lah. Setelah mendengar jawapan itu, Datuk tidak lagi mengajukan sebarang pertanyaan. Tetapi cakap Pak Ayub Naim itu menimbulkan beberapa persoalan dalam diri saya. Apakah arwah ayah Tok Kaya Sendiri mempunyai hubungan sulit dengan makhluk asing? Apakah pokok bunga yang ditanam di kawasan kaki gunung itu mempunyai tujuan-tujuan yang tertentu? Cukup sukar untuk saya memberi jawapan pada pertanyaan yang timbul dalam diri saya itu. Kami pun meninggalkan kawasan kaki gunung itu. Waktu saya dan Datuk serta Pak Ayub Naim melintasi jambatan yang merintangi sebuah anak sungai, suara azan terdengar dari surau kecil yang terletak di tepi sungai. Datuk pun memutuskan untuk menunaikan fardu maghrib di surau Keramat Pulai. Selepas menunaikan fardu maghrib, kami meneruskan perjalanan ke rumah Tok Kaya Sendiri. Kali ini saya tidak mahu naik basikal yang dikayuh oleh Datuk. Saya memutuskan mahu menaik basikal yang dibawa oleh Pak Ayub Naim. Kenapa Tamar? Saya nak cakap-cakap sikit dengan Pak Ayub, boleh ke Tok? Tu pulanglah. Boleh ke kamu bawa cucu aku ni, Ayub? Boleh. Naiklah, mai.
Saya pun terus melompat membonceng basikal Pak Ayub. Entah macam mana, Pak Ayub Naim terus bercerita tentang keistimewaan arwah ayah Tok Kaya Seni Diraja. Menurut Pak Ayub Naim, arwah ayah Tok Kaya Seni Diraja pernah mendapat harta karun di kaki gunung, iaitu tempayan tembaga yang sumbing mulutnya. Tempayan itu tidak pula dibawa pulang, ditempatkan di satu kawasan dan dimandikan air bunga-bungaan selepas sembahyang Jumaat. Sejak bertemu dengan tempayan itu, perniagaannya bertambah maju. Lomong bijih terus dibuka hingga ke jeram Mengkuang dekat Bido. Bila ayah Tok Kaya Seni Diraja meninggal dunia, tempayan tembaga itu terus raib entah ke mana. Lebih kurang pukul 9 malam sesudah dimandikan dengan air bunga 7 jenis, Tok Kaya Seni Diraja dan isterinya kelihatan tenang dengan penuh semangat untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Begitu juga dengan Nurbaya, Nolin, Pak Ayub suami isteri. Semuanya duduk di atas tikar Mengkuang. Nolin mengadu pada Datuk yang dirinya terasa pening. Datuk pun menyuruh dia baring dekat ibunya. Sesuai dengan permintaan Datuk, hanya 3 batang lilin sahaja yang dipasang menjadikan suasana agak samar-samar. Mulut Datuk terkumat kamit, suasana cukup sunyi. Macam berada di tanah perkuburan di waktu petang. Hanya bunyi tekanan nafas sahaja yang kedengaran. Entah dari mana, tiba-tiba terdengar sayup-sayup suara lolongan anjing. Cukup menghairankan, sekitar kawasan itu tidak ada orang yang memelihara anjing. Udara mendadak sahaja bertukar menjadi dingin. Apa yang saya dengar, ada suara orang mengeluh di bilik sebelah. Nolin tiba-tiba bangun, lalu memandang wajah ibunya. Bersedialah, sebentar lagi dia akan datang. Ujar Datuk perlahan tetapi cukup tegas. Apa yang dikatakan oleh Datuk itu memang benar. Di hadapan secara perlahan-lahan muncul semacam gumpalan kabus, bergulung-gulung dan kemudian menipis pula secara perlahan-lahan. Bila gumpalan kabus itu hilang, muka isteri Tok Kaya Seni Diraja berubah menjadi pucat, begitu juga dengan Nolin. Ada lembaga berbentuk bayi terapung-apung tanpa seurat benang pun. Matanya yang bercahaya itu memandang wajah Tok Kaya Seni Diraja dan isteri. Dari situ beralih pula ke muka Nolin. Siapa namamu, wahai anak yang baik? Saya belum ada nama. Jawab bayi itu. Tidak terkeluar dari mulut bayi tersebut, tetapi datangnya dari satu arah yang lain dan bergema pula. Datuk terus merenung ke arah bayi itu. Apa kau yang punya rumah ini? Tanya Datuk. Badan Datuk saya lihat mula menggigil bagaikan dikoncang oleh sesuatu. Kau menetap di sini? Soal Datuk lagi. Tidak. Kenapa mengganggu Nolin? Nolin adik saya. Saya cuma nak jumpa bonda saya, isteri Tok Kaya Seni Diraja. Saya lihat isteri Tok Kaya Seni Diraja mula menggelabah, kemudian terpekik tertahan-tahan. Datuk memberi isyarat kepada semua yang ada di situ supaya bertenang. Tiada perubahan wajah jelas kelihatan pada Tok Kaya Seni Diraja dan isterinya. Kenapa kau mahu menemui ibumu? Saya minta dipertanggungjawabkan. Apa maksud yang sebenar, wahai anak? Aku tidak faham sebenarnya. Kenapa saya dibunuh? Jadi, ibumu yang membunuhmu? Isteri Tok Kaya Seni Diraja ni? Hei! Ya, waktu saya 7 bulan dalam kandungan, dengan pertolongan seorang doktor, saya dikeluarkan dari rahim secara paksa. Sebaik sahaja suara itu hilang, diganti pula dengan suara tangisan. Suara itu terdengar sayup-sayup dan amat memilukan. Datuk meletakkan kedua belah tangannya di atas tempurung lutut. Salah satu daripada api lilin di hadapannya dipadamkan. Kau mahu membalas dendam ke datang ke sini? Bukan itu maksud saya. Jadi, apa tujuan? Saya memerlukan nama dan pengakuan dari bonda yang sebenar dan kaum keluarga. Baiklah, selain dari aku dan cucu aku, ada Pak Ayub dan isteri Pak Ayub, ada ayah, ada emak, ada adik-adik engkau. Mereka sudah mengakui engkau sebagai keluarga mereka. Ujar Datuk sambil merenung muka Tok Kaya Seni Diraja. Tok Kaya Seni Diraja dan isteri serta-merta menganggukkan kepala. Tok Kaya dan Cik Puan, berilah nama untuk anak ini. Bang, kita nak bagi nama apa ni bang? Kita berikan nama Nur Azrin untuk dia. Ya. Aku ingin bertanya lagi soalan dengan engkau. Siapakah orang yang selalu muncul di sini? Seperti yang pernah ditemui oleh cucuku dan orang-orang lain itu. Bayi itu kelihatan terpusing-pusing dan berdiri dekat dengan tiang seri. Dia seakan-akan ketawa menghadapi ke arah kami. Terdengar bunyi angin yang cukup kuat. Semua yang ada di ruang rumah berterbangan.
Sungguh pun begitu, api lilin yang ada tidak pula padam. Mereka adalah waris dari keturunan datuk nenek saya. Merekalah yang memberi jalan kemewahan dan keturunan pada ayah dan bonda saya. Dan merekalah yang mendesak saya supaya menemui bonda yang sebenar. Terdengar gema suara itu dari arah kiri datuk. Baiklah, mereka sudah tahu sekarang. Mereka akui kau adalah keturunan mereka. Pulanglah, jangan ganggu adikmu Nolin. Datuk terus bersuara. Saya mahu bersalam dengan mereka. Silakan wahai anak, pulanglah ke tempat asalmu. Keluarga Tok Kaya Sendi Diraja menghulurkan tangan. Ternyata mereka tidak bersalaman dengan bayi itu. Mereka hanya macam terasa angin yang tenang mengenai jari jemari mereka. Maafkan saya, ayah dan bonda. Maafkan kakak, wahai Nolin dan Nurbaya. Kakak pergi dahulu. Rindulah, rindu. Duhai puspita, kenangkanlah teruna yang jauh dari pandangan mata. Senyumlah, senyum. Semanis madu. Ingatkanlah darah yang kupuja, sematkan di hatimu. Setelah beberapa detik berlalu, Datuk kembali bertafakur dan membaca sesuatu. Dengan nada suara yang parau dan mengandungi maksud tertentu, Datuk bersuara. Bangunlah, wahai hati nurani yang tidak dikuasai oleh nafsu. Bangun dan temuilah kami. Tiada seorang pun yang sedar tentang isteri Tok Kaya Sendi Diraja yang telah jatuh pengsan. Datuk meletakkan tangannya ke atas dahi isteri Tok Kaya Sendi Diraja. Tok Kaya Sendi Diraja menyatakan bahawa dia tidak tahu bila isterinya pengsan. Jangan khawatir, kita mencari jalan yang baik. Lalu menepuk tikar mengkuang yang panjangnya 12 kaki. Isteri Tok Kaya Sendi Diraja terjaga, duduk bersila, wajahnya pucat, sepasang matanya merenung mata Datuk. Dia bertanya siapa yang datang tadi. Datuk pun bertanya kembali. Wajah isteri Tok Kaya Sendi Diraja resah tidak menentu. Cik Puan menggugurkan anak Cik Puan waktu berusia 7 bulan. Isteri Tok Kaya Sendi Diraja menganggukkan kepala. Kenapa Cik Puan kejam sampai begitu? Isteri Tok Kaya Sendi Diraja menyatakan bahawa sebelum dia berkahwin dengan Tok Kaya Sendi Diraja, dia merupakan tukang masak di rumah itu. Kemudian terjadi perkara yang tidak baik di antara mereka berdua. Lalu isteri Tok Kaya Sendi Diraja diam di bahagian atas rumah. Apabila genap 7 bulan kandungan, dia bersetuju dengan Tok Kaya Sendi Diraja untuk menggugurkan bayi itu dengan seorang doktor swasta di Kuala Kangsar. Satu pengakuan yang jujur dari isteri Tok Kaya Sendi Diraja, dan Tok Kaya mengakui apa yang dikatakan oleh isterinya itu adalah benar belaka. Datuk pun merenung wajah Tok Kaya Sendi Diraja. Awak berdua sudah melakukan dosa, ujar Datuk pada Tok Kaya Sendi Diraja. Isteri dan suami berpandangan sesama sendiri. Sekarang semua peristiwa buruk itu sudah tidak menjadi rahsia lagi bagi keluarga diri Tok Kaya Sendi Diraja. Tok Kaya Sendi Diraja menundukkan mukanya dan dia baru sedar bahawa kekayaannya ada tidak dapat menutup perbuatan terkutuknya. Lupakan semua itu, yang berdosa tetap berdosa. Hanya Allah yang maha besar lagi penyayang sahaja yang boleh menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan kamu berdua. Tambah Datuk. Tok Kaya terus menarik tangan Datuk pergi ke ruang bawah. Saya mengikutinya dari belakang. Saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Selepas bercakap, Datuk pun mengajak saya ke biliknya. Sebaik saja bilik itu dibuka, wajah lelaki yang garang berbadan besar itu kembali lagi tercegat di dalam bilik. Datuk berhenti di hadapannya
Datuk pun memejamkan mata. Sahabatku, aku hanya datang untuk membetulkan apa yang silap, kata Datuk pada lembaga itu, dan lembaga itu bergerak ke kanan sambil tersenyum dan terus hilang dari pandangan mata kami. Demikian episod ke-23, siri bercakap dengan jin, Roh Bayi Mencari Ibu. Karya Tamar Jalis. Olahan Hey Paduka Wali. Jangan lupa untuk mengikuti episod yang terakhir musim yang pertama ataupun season 1 siri bercakap dengan jin, karya Tamar Jalis, olahan Hey Paduka Wali, iaitu episod ke-24, Puaka Tiang Seri. Selepas lembaga hitam itu hilang, Tok Kaya Seni Diraja terpacul di pintu bilik kami. Kami diajak turun semula ke ruang tamu untuk menikmati hidangan ringan. Lega juga kerana perut saya memang lapar sedikit selepas melihat peristiwa roh bayi itu tadi. Tapi saya merasa ada perkara yang tidak beres dengan Tok Kaya Seni Diraja. Seolah-olah ada perkara yang terbuku di hatinya. Saya dan Datuk dihidangkan dengan goreng sukun dan kopi O. Sungguh menyelerakan. Pak Ayub Naim pun ada sama. Long, terima kasih banyak-banyak selesaikan masalah Norlin tadi. Saya tahu memang Norlin selalu diganggu tiap kali dia balik cuti. Rezeki saya lah dapat jumpa dengan Long di rumah Muhammad Zain, dan Long sendiri pun dah berusaha memagar rumah juga. Segan pula saya. Yuk, cuba kamu tengok siapa yang datang malam-malam ni. Tok Kaya, Raja Haslinda dengan suami ada di luar. Kenapa tiba-tiba Kuas datang waktu-waktu begini? Sebentar ya, Kuas tu sahabat baik saya. Kami kenal sejak usia remaja. Tok Kaya Seni Diraja pergi ke pintu rumah. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Hai Kuas, Pak Said. Kenapa tiba-tiba muncul ni? Mari masuk dulu. Tak apa. Kami kat luar cukup lah. Kami dari Tanjung Karang ni. Ya, Bang. As ni minta patah balik singgah sebab dia nampak motorkar Abang masa kami lalu tadi. Tok Kaya Seni Diraja kembali ke ruang tamu menemui Datuk dan saya. Begini Long. Naiklah ke bilik berehat dahulu. Nanti saya naik. Norlin sihat ke? Dia balik bercuti kan? Ya, ada. Tapi itulah, Norlin tak berapa. Pada masa yang sama, Datuk dan saya kembali ke bilik. Lebih kurang pukul 12 malam, Tok Kaya Seni Diraja datang menemui Datuk. Dia pun menceritakan apa yang berlaku sebentar tadi memang tidak diduganya sama sekali. Kalaulah saya tahu kejadian tadi akan membuka rahsia kami, memang saya tidak akan mengundang Long ke rumah saya. Malu segan dengan semua orang kisah hitam kami berdua. Datuk terus menasihati Tok Kaya Seni Diraja supaya menerima kenyataan itu dengan rela hati. Inilah kuasa Allah. Dia melakukan sesuatu atau menunjukkan sesuatu di dunia supaya kita cepat sedar. Allah boleh melakukan pembalasan terhadap kerja-kerja yang tidak direlakannya di muka dunia tanpa menunggu kita menemui ajal. Apa yang diperkatakan oleh Datuk itu diakui oleh Tok Kaya Seni Diraja. Dan malam itu juga Tok Kaya Seni Diraja menyatakan hasratnya untuk pergi menunaikan fardu haji ke Tanah Suci Mekah. Bila melihat keadaan sudah tenang, Datuk pun memberitahu Tok Kaya Seni Diraja dengan hasratnya untuk pulang ke kampung. Mendengar kata-kata itu,
Tok Kaya Sendiriraja nampak resah. Kenapa cepat sangat nak balik? Tunggulah sehari dua lagi. Tahan Tok Kaya Sendiriraja. Kita ada anak isteri, ada ayam itik, lembu kambing pun perlu ditengok Tok Kaya. Apa yang dirisaukan? Ada yang menjaganya. Betul tu betul, tapi isteri kita pun dah uzur. Jadi tak bolehlah nak tunggu sehari dua lagi Tok Kaya. Tok Kaya Sendiriraja bangun dari kerusi, berjalan ke depan dekat tingkap. Kedua belah tangannya menekan jenang tingkap. Saya masih mengharap pertolongan awak, Long. Barangkali inilah pertolongan air saya minta. Tok Kaya Sendiriraja datang dekat dengan Datuk, lalu duduk di atas kerusi. Apa lagi yang mahu saya tolong Tok Kaya? Masalah itu dah selesai. Tetapi ada masalah lain. Maksud Tok Kaya? Orang berbadan besar yang selalu ganggu saya. Orang berbadan besar pula. Datuk terdiam, matanya tajam merenung keluar pada pokok-pokok pisang di dada Jalan Raya Ipoh, Kuala Lumpur. Ada sesuatu yang Datuk fikir. Saya memang mengharapkan supaya Datuk menolak permintaan Tok Kaya Sendiriraja itu. Sudah bosan saya tinggal di rumah itu. Jiwa dan fikiran saya tidak pernah tenang dan aman. Baiklah, apa yang Tok Kaya mahu dari saya sekarang? Menghalau penunggu rumah ini. Menghalau penunggu ni satu kerja yang sulit Tok Kaya. Kalau dia datang kemudian, senanglah kita. Tapi kalau sudah jadi penunggu turun-temurun, payah banyak ni. Sebabnya? Ini merupakan satu warisan keturunan Tok Kaya sendiri. Jawapan dari Datuk itu mendatangkan rasa yang amat kecewa pada diri Tok Kaya Sendiriraja. Rerungan matanya begitu redup, tertumpu ke arah muka Datuk. Datuk bagikan tahu apa yang bergolak di dalam dada Tok Kaya Sendiriraja. Dalam sejarah saya mengikuti kegiatan Datuk, belum pernah Datuk menolak setiap pertolongan yang diminta darinya. Tapi seolah permintaan Tok Kaya Sendiriraja ini tidak dapat ditunaikannya. Tanya saya dalam hati. Tapi jangkaan saya meleset. Kalau Tok Kaya berhajat juga, boleh saya cuba. Datuk memberi harapan. Segaris senyuman senang berlari di bibir Tok Kaya Sendiriraja. Selepas bersarapan, Datuk meminta Tok Kaya Sendiriraja mencari tempat bara. Datuk juga mahu bara yang diisikan ke tempat itu mestilah bara dari kayu keruing yang melintang uratnya. Dengan susah payah, Tok Kaya Sendiriraja mencari kayu keruing melintang urat. Nasibnya cukup baik. Dengan pertolongan Pak Ayu Naim, kayu itu diperolehnya. Kayu itu dibakar dan diambil baranya. Semua itu diserahkan kepada Datuk. Datuk pun melihat ke langit lagi sekali. Dia melihat awan putih yang bergerak lembut ke arah matahari. Bila sebahagian daripada awan itu menutup bahagian pinggir matahari, Datuk pun melompat dan bersuara. Bawa perasap itu ke tengah ruang. Saya sambar tempat bara api itu dan berlari membawanya ke tengah ruang rumah dan meletakkannya di situ. Saya berpatah balik ke tempat Datuk. Saya lihat Datuk sedang bercakap-cakap dengan Tok Kaya Sendiriraja. Kat mana kau letak benda tu, Tamar? Di tengah rumah tu. Datuk lagakan gigi. Tangan kanannya menyentuh dinding rumah. Mata Datuk kelihatan rapat dan tangan kirinya diletakkan di atas bahu Tok Kaya Sendiriraja. Secara mendadak saya lihat Tok Kaya Sendiriraja jatuh. Macam ditendang sesuatu. Datuk membuka mata dan memandang tepat ke arah saya. Dia pun membangunkan Tok Kaya Sendiriraja sambil berkata, salah satu tiang dalam rumah ini ada penunggu. Sendiriraja kelihatan pucat, badannya menggeletar, bibirnya kelihatan kebiru-biruan. Datuk nenek Tok Kaya dulu yang memeliharanya dengan tujuan menjaga rumah ini. Saya tak tahu. Sekarang Tok Kaya dah tahu. Datuk dengan ketawa memanjang. Tok Kaya Sendiriraja pun tersengih. Datuk pun menyuruh saya meletakkan tempat perasap dekat tiang seri. Perintah itu saya patuhi. Bila saya mahu melangkah merapati Tok Kaya Sendiriraja dan Datuk, saya dapati mereka berdua sudah pun berada dekat saya. Duduk semua. Saya pun duduk, begitu juga dengan Tok Kaya Sendiriraja. Saya duduk sebelah kanan dan Tok Kaya Sendiriraja duduk sebelah kiri Datuk. Semua menghadap ke arah tempat perasap. Datuk menaburkan kemian dalam bara api.
Asap kemenyan menguasai ruang rumah. Datuk bertafakur sejenak. Matanya rapat dan kedua lengan terletak di atas kepala lutut. Suasana dalam rumah itu terasa aneh sekali. Terlalu sepi. Saya rasa seolah-olah berada di satu tempat yang cukup tenang dan terdengar bunyi air sungai mengalir. Dari tiang seri rumah terhidu bau yang cukup harum. Saya mengerling dengan ekor mata ke arah tiang seri itu. Saya lihat tiang seri itu mengeluarkan asap nipis. Kemudian terus hilang. Datuk pun menoleh ke arah Tok Kaya Seni Deraja dan terus berkata, Tok Kaya ada harapan baik. Ada tanda-tanda kejayaan. Tok Kaya Seni Deraja terus tersenyum. Datuk pun menyatakan padanya bahawa dia telah dapat berbicara dengan penunggu itu secara batin dengan tenang sekali. Penunggu rumah itu akan keluar menemui Datuk pada tengah malam nanti. Sebelum bertemu, penunggu yang berwajah garang dan berbadan besar itu meminta diadakan satu upacara kecil dengan menepung tawar tiang seri. Satu permintaan yang cukup mudah dilaksanakan. Menjelang waktu maghrib, tiang seri itu siap ditepung tawar oleh Datuk. Tok Kaya Seni Deraja dan anak isteri turut menyaksikan upacara kecil itu. Begini saja Tok Kaya, biar saya uruskan. Tok Kaya jangan campur tangan dalam soal ini. Ujar Datuk tenang. Maksud Long? Begini, biar saya tanya asal-usulnya dan petua bagaimana mahu menghalaunya. Saya mahu tengok. Percayalah kepada saya. Kalau baik berita yang saya dapat, maka baiklah saya akan beritahu. Kalau buruk, buruklah saya akan beritahu. Tok Kaya Seni Deraja bersetuju. Dia yakin Datuk mahu menolongnya dalam masalah ini. Tok Kaya Seni Deraja yakin Datuk tidak memiliki hati yang bercabang. Kalau dah begitu kata Long, saya menurut saja. Menjelang tengah malam, Datuk pun meletakkan bantal dua bertindih di bujuk katil. Cadar katil yang berwarna kuning dibentangkan di atas lantai. Cukup teliti Datuk menyusun kedudukan barang-barang di atas katil. Sekali pandang bagaikan singgasana raja-raja zaman silam seperti yang selalu kita tonton dalam filem Perbuawara keluaran tempatan pada tahun 60-an. Datuk mengenakan baju dan seluar hitam berkain samping merah, memakai tanjak dan sebilah keris tersisip di pinggang. Datuk juga menyuruh saya berpakaian kemas. Saya disuruh oleh Datuk duduk di kaki katil. Saya diberi perintah supaya jangan panggungkan kepala walau apapun yang berlaku di dalam bilik itu. Suasana bertambah sepi. Bulu roma saya secara mendadak meremang. Saya terasa cukup seram. Bunyi kaki orang melangkah jelas kedengaran dan diteruti dengan bunyi tapak kaki kuda di luar bilik. Datuk pun memadamkan lampu dan menyalakan sebatang lilin. Saya cukup resah. Suasana yang sepi bertukar menjadi agak bising dengan bunyi angin dan daun tikar terbuka sendiri. Suara burung jampuk kedengaran sayup-sayup bersama lolongan anjing yang memanjang. Ada kalanya lolongan anjing itu berbunyi bagai orang menangis dan ketawa. Tetapi bunyi lolongan memanjang dan sayu lebih kerap didengar. Datuk berdiri dekat pintu. Daun pintu terbuka dengan sendiri dan dengan serentak api lilin pun padam. Saya resah di dalam kegelapan. Kali ini saya dapat mendengar dengan pasti bunyi orang duduk di atas katil. Kerana gelap, saya tidak dapat melihat bentuk manusia itu. Saya terdengar bunyi suara orang batuk-batuk dari atas katil. Serentak dengan itu, suasana gelap bertukar menjadi samar-samar. Atau dalam istilah daerah tempat saya, keadaan begitu dipanggil celah-celah tanah. Kerana ingin tahu larangan Datuk saya langgar, saya panggungkan kepala sedikit dan ekor mata kanan menjeling ke arah katil. Saya lihat seorang lelaki berbadan besar, siap dengan tanjak dan bintang kebesaran duduk di atas bantal. Misainya cukup lebat, sinar matanya tajam dan di sebelah lutut kanan tersimpuh seorang puteri. Apa hajat? Terdengar suara parau. Minta maaf, Tuan hamba keluar boleh dari sini? Balas Datuk. Minta maaf. Janji kita selagi tiang seri ini berada di rumah ini, kita tidak keluar. Itu janji kita dengan Tuan punya rumah yang asal. Saya minta maaf. Kami sekadar meminta. Kau dan aku adalah makhluk Allah.
Kenapa harus menghalang makhluk lain yang punya niat baik? Jawab suara yang parau itu. Maksud tuan hamba? Datuk bertanya kembali. Aku dari jin yang percaya pada hukum Allah dan memang taat kepada perintahnya. Biarlah kami hidup di sini bersama-sama menjalankan hukum Allah dan melawan perkara yang buruk. Itulah percakapan Datuk dengan makhluk ganjil itu. Datuk terdiam. Makhluk ganjil itu turun dari katil dan duduk berhadapan dengan Datuk. Saya lihat mereka bagaikan memperkatakan sesuatu. Perkara itu berlangsung agak lama juga. Dan saya bagaikan dipukau kerana secara mendadak saya terasa mengantuk dan terus tidur. Apa yang berlaku sudah itu, saya tidak tahu. Setelah menyelesaikan sembahyang subuh, Datuk pun terus membaca surah Yasin hingga tamat. Saya membaca beberapa buah kitab yang memang dibawa khas oleh Datuk untuk saya baca bagi mengisi masa lapang. Subuh itu, saya membaca kitab Tajul Muluk. Seronok juga membacanya. Tetapi, Datuk sebenarnya tidak beberapa menggalakkan saya membaca kitab tersebut. Dia lebih suka kalau saya membaca kitab-kitab fiqh yang ada hubungannya dengan hukum hakam agama Islam. Lebih kurang jam 7 pagi, Datuk pun menemui Tok Kaya Sendiri Raja di ruang bawah. Apa yang berlaku malam tadi Datuk ceritakan secara terperinci kepada Tok Kaya Sendiri Raja. Tok Kaya Sendiri Raja mengeluh panjang kerana Datuk tidak berjaya mengusir penunggu rumah tersebut. Menurut Datuk, berdasarkan cerita dari makhluk ganjil itu, penunggu itu akan berada di situ sampai satu masa yang tidak dapat ditentukan, kecuali kalau rumah tersebut dirobohkan dan tiang seri yang berwarna kekuningan itu dihanyutkan ke laut. Datuk terus menyambung. Datuk juga memberitahu Tok Kaya Sendiri Raja moyangnya dulu membeli kayu-kayu itu dari sebuah istana lama di Aceh. Kayu-kayu itu dibawa oleh sebuah tongkang dan mendarat di pelabuhan di Bagan Datuk. Moyang Tok Kaya Sendiri Raja menyewa tongkang tersebut dengan seorang kawan yang berasal dari Sumatera. Kawannya itu pula menggunakan kayu-kayu itu untuk membuat rumah di papan dekat Pusing Batu Gajah pada hari ini. Rumah binaan kawannya itu terkenal sebagai Istana Papan. Sekitar tahun 70-an, Istana Papan masih wujud lagi dan dijaga oleh anak buah kawan moyang Tok Kaya Sendiri Raja itu. Apakah istana itu masih wujud sekarang? Saya tidak pasti kerana kawasan itu telah ditinggalkan untuk kerja-kerja melombong biji timah. Tok Kaya, bagaimana kalau bangunan rumah itu diruntuhkan dan tiang serinya kita hanyut ke laut? Tanya Datuk kepada Tok Kaya Sendiri Raja. Sayang, itu rumah pusaka. Kalau begitu kata Tok Kaya, kita biarlah dia tegak di sini. Kita cuma harus hati-hati, jangan membuat kerja tak baik. Setiap malam Jumaat, panggillah orang-orang berdekatan, orang-orang kampung membaca surah Yasin, bulan Ramadan. Buatlah kenduri, doa selamat. Usah bimbang dia sekadar menumpang dan menjaga anak buah Tok Kaya sahaja nanti. Apa boleh buat, saya terpaksa berhadapan dengan semua ini. Datuk tersenyum. Inilah kali pertama Datuk gagal dalam usahanya. Anehnya, Datuk tidak pernah merasa kesal dengan peristiwa yang terjadi. Ini merupakan satu pengalaman yang tidak dapat dilupakan oleh Datuk. Waktu Datuk dan saya mahu meninggalkan rumah Tok Kaya Sendiri Raja pada pagi Selasa, Tok Kaya menghulurkan sebanyak RM500 kepada Datuk. Sayangnya pemberian itu ditolak oleh Datuk. Sekadar mengambil wang tambang untuk pulang yang berjumlah tidak sampai RM10. 6 bulan kemudian, Tok Kaya Sendiri Raja dan keluarganya berpindah ke rumah baru di Jalan Lapangan Terbang Ipoh. Rumah besar yang ditinggalkan itu telah disewakan kepada Jabatan Pelajaran Negeri Perak. Jabatan Pelajaran telah menempatkan guru-guru pelatih perempuan yang gagal ke Maktab Perguruan Perempuan Durian Daun Melaka. Dan bangunan itu dikenali oleh masyarakat setempat sebagai pusat latihan guru-guru normal. Beberapa orang guru pelatih perempuan telah dicampakkan melalui tingkap oleh penunggu rumah besar itu kerana bercakap tidak senonoh dan mandi telanjang. Salah seorang dari mangsanya berasal dari Tanjung Belanja dekat Parit yang sekarang masih mengajar di daerah Krian. Sudah mempunyai 2 orang cucu. Tempat yang paling keras ialah tingkat atas. Lagi sekali Datuk diundang ke rumah tersebut. Datuk pun memberi beberapa petunjuk untuk dipatuhi oleh guru-guru pelatih perempuan yang tinggal di situ. Bila arahan itu dipatuhi, kejadian ganjil itu tidak berlaku lagi. Sejak Tok Kaya Sendiri Raja berpindah ke rumah baru, hubungan dengan Datuk tidak pernah putus.
Ketika anaknya Nurbaya menikah dengan orang balik Pulau Pinang, Tok Kaya sendiri menjemput Datuk ke rumahnya dengan kereta. Begitu juga ketika menghantar Norlin ke London untuk menyambung pelajarannya. Datuk dijemput dan dibawa ke lapangan terbang Kuala Lumpur. Tetapi nasib Tok Kaya kurang baik. Sebaik sahaja Norlin menamatkan pengajian di England, anaknya terus menikah dengan orang putih dan menetap di Essex, kira-kira 60 km dari London. Perbuatan anaknya itu amat mendukacitakan hati Tok Kaya Sendiriraja. Untuk makluman pembaca dan pendengar, Tok Kaya Sendiriraja meninggal dunia pada tahun 1971. Norlin dan suami serta 2 orang anak mereka tiba sesudah jenazah Tok Kaya Sendiriraja dimasukkan ke dalam liang lahat di tanah perkuburan orang Islam Gurap, perampiran Jalan Besar Ipoh, Kuala Kangsar. Kepulangan Datuk ke kampung kali ini amat berbeza sekali. Dia selalu saja mengadu kepada nenek yang dirinya kerap diserang sakit-sakit tulang. Bila sakit itu datang, Datuk terpaksa duduk berhari-hari di atas katil. Berbagai ubat cara kampung dilakukan, sakitnya pun susah untuk disembuhkan. Dan Datuk lebih banyak menghabiskan masanya untuk membuat amal ibadat. Kegemarannya menembak ayam hutan dilupakan sama sekali. Tetapi isteri mudanya orang Bunian selalu mengunjunginya, terutama di malam Jumaat, dengan membawa ubat-ubat dari akar kayu. Ternyata ubat-ubat itu tidak memberi sebarang kesan kepada Datuk. Saya dan cucu-cucu yang lain telah membawa Datuk menemui doktor swasta di Taiping, di Setiawan dan Ipoh. Namun usaha itu tidak juga berjaya. Menurut doktor, sakit yang dialami oleh Datuk itu adalah sakit biasa yang dialami oleh kebanyakan lelaki bila berusia hampir 60 tahun. Inilah akibat bila waktu muda kerja merantau ke sana kemari. Dah tua penyakit pula yang datang. Keluh Datuk pada satu petang. Itu dah adat dunia tu. Apa Datuk takut mati ke? Tanya saya. Datuk ketawa terkekeh-kekeh. Secara terang-terangan dia mengatakan pertanyaan dari saya itu adalah satu pertanyaan yang bodoh. Kenapa nak ditakutkan mati? Cuma kita bimbang kalau amalan kita sekarang masih hidup ni tidak sempurna sebagai orang Islam. Mati memang menanti kita. Saya terdiam. Cakap itu memang benar dan tepat sekali. Saya menghabiskan masa petang itu dengan mendengar cerita dari Datuk tentang pengalaman masa mudanya. Ada kalanya saya ketawa berdekah-dekah bila Datuk membuka kisah lucu yang pernah dialaminya. Bila duduk berduaan begitu, terasa betapa mesranya Datuk melayani saya. Bila sampai waktu maghrib, Datuk terus memerintah saya untuk menunaikan sembahyang maghrib. Selepas maghrib, Datuk mengajar saya untuk mengenali Allah dengan lebih dekat lagi. Dia mengajar saya tentang sifat 20. Dia juga mengajar saya cara-cara sembahyang tahajud dan sembahyang hajat di samping beberapa doa yang harus dibaca selepas menunaikan sembahyang fardu. Kau harus mengamalkan semua itu dalam hidupmu. Selepas sembahyang maghrib pada tiap-tiap malam Jumaat, eloklah kau membaca surah Yasin. Datuk mengingatkan saya dan pesannya hingga kini masih terpahat dalam hati kecil saya. Entah apa mimpi Datuk secara mendadak pada pagi itu. Kira-kira pukul 9 pagi dia mengajak saya pergi ke pekan air tawar. Pada mulanya saya amat keberatan untuk pergi. Ada 2 sebab kenapa saya tidak mahu pergi ke sana. Pertama, air tawar bukanlah satu pekan yang besar. Kedua, suasana pekan itu memang tak menarik minat saya. Tamar, aku nak jumpa kawan aku dari Cangkat Keruing. Selalunya setiap hari Selasa, dia turun ke air tawar. Begitu Datuk menyatakan tujuan utamanya kenapa dia mahu pergi ke sana. Sekarang ke kita pergi, Tok? Tentu. Pergilah bersiap, ujar Datuk. Saya pun tukar pakaian, tidak sampai 10 minit saya pun berada di kaki tangga. Kemudian saya dan Datuk berjalan beriringan menuju ke gigi jalan raya. Datuk menahan bas. Kakak mau ke mana, Kak? Aku nak bagi ke air tawar. Nak balik. Dah motorku rosak. Aku nak memotong. Sampai aku separuh jalan. Dah mati pula enjinnya. Ini aku balik ke air tawar balik ni. Kira-kira 40 minit berada di dalam bas, kami pun sampai ke tempat yang dituju. Demikian episod ke-24 Puaka Tiang Seri. Siri bercakap dengan jin,
karya Tamar Jalis, olahan Hey Padu Kawali. Dengan tamatnya episod ke-24 Puaka Tiang Seri ini, maka berakhirlah season 1 ataupun musim pertama Siri Bercakap dengan Jin karya Tamar Jalis. Siri ini akan bersambung dalam season kedua ataupun musim kedua, episod ke-25, Sumpah Nasik Tangas. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.